Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sejahtera semua kepada semua yang melihat atau review ataupun yang tengok apa-apa yang berkaitan dengan apa yang saya nak buat malam ni, iaitu sebenarnya saya nak beritahu saya dulu, saya adalah dari Abang Haji Gadget Service Center ataupun di studio ini Abang Haji Gadget Studio. Kita akan tunjukkan cara untuk membuat satu TV Samsung 32 inci, iaitu datangnya dari Mr. Alex Kelana Jaya, dan mereka ni hantar pada lebih kurang pada pukul 6 petang tadi pada 10 Disember 2020. Sebi report bernama ASG TV NB 869. Katanya di sini report berkaitan dengan no power, tak ada power, kata orang bahasa Melayu, tak ada elektrik yang masuk dalam dia dan tak boleh paparkan segala gambaran di depan. Okey, saya tunjukkan satu TV. Ini adalah TV Samsung 32 inci, model number UA32SH4003R. Tiada power. Kemungkinan dia punya kena kilat ataupun link dan juga mesin kuasa tinggi yang telah mencapai melebihi paras power dia, yang melebihi dia akan trip ataupun merosakkan kapasitor fuse something lah. Okey, saya akan beritahu untuk membuka ataupun untuk cekkan sebuah TV, kita memerlukan 2-3 perkara yang penting sekali, iaitu untuk membukakan skru dia, sama ada kita menggunakan satu drill screwdriver ataupun manual screwdriver, tak kira mana-mana satu, depend pada kita nak pakai mana satu. Okey, kedua, kita akan tahu sekiranya TV ni tak ada power, kita dah confirm lah power tak ada, kita akan perlu cek dengan multimeter sama ada kita menggunakan digital ataupun analog. Sepulang pada kita untuk menggunakan cara masing-masing lah. Untuk kalau setengah orang tu dia guna analog, ada setengah orang tu dia suka guna digital. Depend pada sesiapa yang nak repair menggunakan digital ataupun analog. Yang penting mesti ada tester, screwdriver dan juga yang untuk bersihkan dia. Saya selalunya akan, sebelum saya buka, saya akan pastikan benda ini adalah contohnya skrin tidak ada crack. Takut nanti apabila crack kita buka, kita dah buat nanti nampak crack dan susahlah kita nak gunakan sebab ada screen crack ni, tak boleh guna lah. Kita pastikan skrin tiada crack, tak akan nampak crack, tak ada apa-apa crack. Okey, tak ada apa masalah, insyaAllah okey lah. Okey, kiranya anda datang repair dekat saya akan bagi satu sebi report. Sebi report ini adalah menyatakan bahawa si nama company saya dan juga nama yang penghantar, contohnya Mr. Alex daripada Kelana Jaya, dan ada date dia 10 Disember 2020 dan ada case number dia dan juga siapa menerima yang barang tadi. Okey, di sini di kolom sini kita akan buat roughly, tak ada harga lagi lah, masa takut nanti power box sudah kena tukar ataupun kena apa something. Dan juga kita ada di kertas ini adalah term of condition dia, di bawah ni ada phone number saya dan juga cara-cara condition dia. Okey, itu saja yang saya ada. Mesti ada sesiapa yang hantar dekat sini, kita akan bagi satu kopi untuk customer bawa balik kertas ini untuk dia declare balik TV dia, untuk dia masa dia dah siap dia akan bawa kertas ini balik lah. Okey, kalau tak ada kertas ini memang boleh ambil tapi susah sikit sebab kita ada polisi kita, apabila tak ada kertas susah nak ambil. Okey, dan secara ringkasnya saya akan cuba macam mana nak tunjukkan preview macam mana TV ini nak hidupkan balik apa yang rosak. Okey, pertama bagi saya, kita bersihkan segala permukaan skrin TV dan juga di belakang TV, bersihkan dia. Saya amalkan sikap macam ni supaya kita buat kelihatan bersih dan juga kita tak ada gangguan pada sebarang habuk, dan juga kebersihan bagi saya adalah penting. Okey, habuk ini adalah satu untuk jaga kesihatan kita, kedua juga untuk kebaikan pada mainboard dan powerboard tadi. Jika habuk ataupun apa-apa banyak pada TV, dia kemungkinan short sikit. Okey, secara ringkasnya kita perlu buka. Di sini ada lubang skru dia, ada lebih kurang banyak, bukan 20 biji. Kita akan buka semua sekali. Okey, buka semua sekali. Okey, everything kita buka.
dan kita buka cover dia. Di sini hati-hati lah buka cover dia. Kalau Samsung everything senang. Kalau model yang macam Sharp susah sikit, ada yang susah, Sharp pun ada susah. Kita akan baca buka lagi. Ini casing dia, dan kita yang penting sekali kita akan bersihkan di dalam. Kita akan bersih di dalam. Bagi saya lah, mungkin kemungkinan orang lain tu buat cara lain, tapi saya akan bersihkan di dalam. Bersihkan di dalam everything. Okey, dah nampak bersih, kita akan tinggalkan. Tepikan. Kedua, di dalam ini pun kita bersih. Bagi saya akan bersih. Saya utamakan kebersihan di sini ya. Kita akan bersih semua sekali everything, stiker dia, stiker bersih, dan kita tengok komponen dalam ni nampak dah bersih. Apabila dah bersih, kelihatan bersih, kita buat kerja pun amat senang dan amat mudah. Kelihatan kita bersih dan senang kita detect ataupun untuk mencapai cepat yang dapat kita dicek. Okey, pertama, okey, saya gunakan multimeter analog. Digital pun boleh, analog boleh, depend lah. Sebab multimeter di analog dia ada satu, senang untuk saya, tak perlu tengok pada meter, dia akan berbunyi cara isyarat dia bagi saya. Okey, kita pada orang masing-masing. Pertama sekali kita akan cek pada fuse. Sebab selalunya tak ada power, selalunya kita kata fuse putus. Customer cakap kemungkinan fuse putus apa. Okey, kita cek pada fuse. Kita cek pada fuse pertama, dia akan berbunyi. Saya pun cakap di sini kenapa saya pakai analog, senang supaya you all dekat luar akan nampak apa saya buat bunyi. Sebab saya tak buat view pada direct. Sekarang ni saya tak buat sebab saya preview saja. Okey, satu fuse. Okey, mana fuse form tak putus. Okey, di mana lagi kita akan cek? Pertama sekali kita akan cek kapasitor. Kapasitor, diode, transistor kita cek. Okey, satu persatu. Bagi saya akan fokus, saya akan pergi pada diode. Yang pertama sekali diode. Okey, saya akan cek diode ataupun kapasitor, kita akan cek ataupun diode lah, paling senangnya diode lah. Okey, tengok pastikan, dan kita akan cek pada diode kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Ini memang confirm bagi saya, ringkas saja saya buat, ringkas saja, mungkin 5 minit je saya buat. Ini confirm diode yang mati dah. Okey, diode yang mati kita akan perlukan, kita keluarkan. Di sini juga kita perlukan juga, mesti apabila diode rosak, kita akan mesti menggunakan soldering. Okey, cara-cara soldering pun kita akan, mungkin kita akan buat next seksi, macam mana nak tukar diode dan macam mana. Saya buat ini hanyalah untuk kita tahu, pastikan apa kerusakan dia. Saya cara ringkas lah, nak panjangkan, kita akan follow lah apa-apa yang Facebook saya follow. Saya akan sambung balik pada macam mana nak repair, keluarkan diode yang rosak tadi. Okey, saya confirm lagi sekali kenapa kata diode. Okey. Okey, kita cek diode. Mana kiri dan kanan pasti dah confirm diode yang rosak. Okey, kita dah confirm dan kita akan buka segala konektor untuk kita keluarkan. Okey, sebelum tu, kalau saya cara ringkas sebelum tu, kita tak tahu takut nanti kita short circuit, sepatutnya kita akan discharge. Di power board kita hati-hati sebab high power, kita akan discharge, kita akan ambil satu main tu, kita akan discharge. Okey, next sesi saya akan buat macam mana nak dischargekan dia. Ini secara ringkas, saya buat secara ringkas saja. Okey, kita akan keluarkan power board. Saya akan tunjuk power board, apa itu power board. Okey, di sini adalah satu power board. Power board ini adalah power board dia, kita akan tukar. Di sini adalah kita akan tukar, ini diode. Kita akan tukar diode. Okey, next sesi kita akan tukar diode, kita tengok macam mana. Dan hari ini saya buat, saya tak tukarlah sebab saya akan tunjuk. Yang rosak adalah power board. Okey, yang rosak yang power board. Dan sesiapa yang ingin bertanyakan berkaitan dengan kerosakan TV, laptop, komputer, so sila telefon saya kepada 011
011-399-38201. Saya ulangi lagi tadi, untuk WhatsApp nombor yang sama juga, 011-399-38201, untuk sebarang pertanyaan dan juga sekiranya tak ada masalah apa-apa berkaitan dengan TV, okey, dengan laptop, dengan komputer, boleh tanya saya. Nak bawa terus pun boleh. Kita konsep saya akan buat hantar TV, kita akan ada ring dia, iaitu 3 hari. Dalam masa 3 hari kita akan siap. Selalunya you hantar hari ni, besok dah siap. Ataupun yang hantar pagi, kita buka pukul 11 sampai 1 pagi selepas pada COVID ya. Lepas pada KPKP dah habis ni, kita akan sampai last pada pukul 12 lah. Sekarang ni, sebelum ni saya akan daripada pukul 11 saya akan tutup balik office saya pada pukul 10 malam. Tapi sekarang dah COVID dah habis, contohnya KPKP dah habis, saya akan buka balik pukul 11 tengah hari sampai pukul 1 ataupun pukul 12 saya akan tutupkan. Kita akan banyak job yang kita buat. Okey. Di sini powerboard. Okey, you telefonlah saya ataupun WhatsApp saya pada nombor tadi, saya akan jawab satu persatu. You all bawa terus, saya akan buat terus depan you all. Kita buat depan-depan bukan kata kita tinggal. Hanya yang tinggal lepas kita check, you kena faham kita tinggal, you tinggal, lepas kita check, boleh you tinggal. Kalau terus boleh buat, terus boleh buat dalam 100 spot, you boleh tunggu. Okey, no problem. Sekadar powerboard tu no problem lah. Kalau screen crack memang tak boleh buat apa minta maaf. Screen crack adalah costing amat tinggi. Jaga-jagalah screen crack supaya jangan bagi screen crack, jaga dia baik-baik. Maksud saya, jangan bagi anak-anak baling di swimming very sensitif. Kalau pecah memang kita tak boleh nak repair. Sebab apa? Kos terlalu tinggi, dan juga screen jarang orang jual. Kalau kita beli TV baru pun warranty screen, kalau crack memang void warranty. Tapi sama juga yang kita repair, kalau screen tu crack, tak boleh buat apalah. Tak payah nak bawa ke sana ke sini, memang solutionnya memang tak ada lah. You nak repair cermin, ibarat sama nak beli TV yang baru lah. Macam tu lah saya beritahu ringkas. Okey. Sekarang ni saya beritahu yang TV ni adalah powerboard yang rosak. Okey. Next time mungkin sesi yang kedua saya akan tunjuk macam mana tukar benda yang macam ni akan hidup. TV ni adalah power rosak. Okey, saya beritahu tadi TV 32 inci Samsung power rosak. Kita akan sambung next sesi, kita akan buat direct kepada powerboard. Okey. Okey, lagi sekali saya beritahu, kalau sesiapa yang nak repair TV, contact saya direct pada nombor 011-399-38201. Jangan risau, saya akan jawab insya-Allah. Okey, di office kita ada tu, di workshop kita di Kampung Sri Amamas, Puchong. Kampung Sri Amamas, Puchong. Kita ada di sini ada Wisma, ada Wisma ABJ Gadget warna kuning, putih kuning. You nampaklah di sana ada ABJ Cafe, ABJ Gadget 2, ABJ Gadget Service Center, iaitu ABJ Gadget Service Center tadi dia buat Service Center, saya beritahu lah sikit. Service Center ada buat laptop, komputer dan juga audio, dan juga studio untuk sewa. Studio tadi you nak buat promote you punya produk, produce, ataupun you nak buat apa-apa recording, ataupun apa you nak buat live streaming, so you boleh datang sini. Harga memang berpatutan, saya bagi offer sekarang. Memang you boleh contact. Kalau you nak contact, you call kita, tak ada masalah, kita jawab. Ataupun you nak sewa GoPro, kita ada buat. Okey, sewa GoPro, nak sewa studio macam sekarang saya buat, nak sewa studio, no problem, kita boleh bagi pada you. You nak promote barang ke apa, kita open untuk you. Sekarang ni konsep kita open. Sebab kita tujuan saya, misi saya untuk membantu orang yang daripada tak ada apa-apa pendapatan. So dia ada career masing-masing, rasa nak buat streaming tak tahu buat, ataupun nak buat produk nak jual macam mana, dan gambar tak cantik. So kita alu-alukanlah kepada semua yang nak kecimbung dalam teknologi. Kita membantu negara kita, membantu bangsa kita, dan juga apa yang kita boleh bantu pada negara kita adalah cara teknologi, dan juga online pun boleh membantu kita. Bukan bermakna kita kerja dengan pejabat bla-bla gini-gini. Kita buat kat rumah pun boleh, tak ada masalah. Macam saya buat sekarang, umur saya pun dah sekarang hampir 60 tahun, tapi saya ceburi dalam bidang audio, dan juga bidang studio, dan juga bidang repairing, dan juga teknikal saya buat. So saya rasa benda ni adalah satu peluang yang terbaik untuk kita semua. Saya beritahu peluang yang terbaik untuk kita semua. So siapa saja yang boleh rasa terlintas hati dia ataupun ada hobi dia untuk repair ataupun nak DIY something,
ada peluang sekarang untuk melangkah ke arah kemajuan amat dialu-alukan, dan juga global teknologi telah berkembang maju dan di tangan anda boleh menggunakannya, iaitu telefon, boleh menggunakan komputer dan something apa-apa benda. Okey, satu lagi saya nak beritahu, jangan lepas peluang ini, teruskan perjuangan anda untuk repair ni ataupun nak belajar semua sekali, untuk muda-mudi dan untuk yang rasa tak ada kerja, cubalah cari peluang ini. Dan contoh, kalau rasa takut, tak yakinkan diri, cuba tanda minat masing-masing macam saya buat sekarang. InsyaAllah you akan berjaya satu hari nanti. Okey, saya sudahi dengan satu perkataan, senang saja perkataan, beranikan diri, majukan diri, jangan putus asa dan kuatkan semangat. Okey, ingat, belum cuba belum tahu, kadang cuba kita baru tahu kan. Buat apa yang patut anda buat. Okey, di sini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.